hari bulan ini marking sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat ataupun dapat majoriti sebagai undi percaya atau tidak. So malam ni saya akan komentar mengenai 90 bilion yang dikatakan akan disiasat oleh SPRM. Juga saya akan komentar mengenai benarkah bahawa dakwaan Muhyiddin Yassin yang perjanjian MOU di antara Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan itu tidak sah menurut daripada segi undang-undangnya. Adakah benar ia tidak sah menurut segi undang-undangnya dan terbatal dengan sendirinya? Benarkah demikian? So malam ni kita akan komen mengenai perkara tersebut. Saya cari dulu nama Muhyiddin Yassin ni. Okey. Jadi kita akan komen mengenai apa yang beliau nyatakan. Okey. Mana punya? So, harap bersama dengan saya supaya kita dapat komentar ini, kita dapat belajar sedikit sebanyak tentang apa orang kata, tentang perjanjian-perjanjian gabungan-gabungan ini dan apa sepatutnya berlaku dan kenapa Muhyiddin sekarang ini berada dalam keadaan yang amat ketakutan sebenarnya. Kan Muhyiddin dan PN sekarang ini berada dalam ketakutan. Dia orang dah tak tahu nak cakap apa, dia pusing sana pusing sini pun tak boleh. Ada yang komen tadi, saya baca sebenarnya komen tuan-tuan, bukan semualah. Kalau Iswardi jadi pengurus TNB ni turun tarif elektrik kan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, telah diumumkan bahawa oleh Perdana Menteri beberapa hari lepas bahawa tarif elektrik tidak akan dinaikkan dalam masa yang terdekat ini. Dengan penukaran pengurusi baru tidak akan dinaikkan dalam masa yang terdekat ini. Jadi insyaAllah kita tidak nampak, mungkin tak turun tapi tak dinaikkan. Dia ada plan sebenarnya, sepatutnya pada hujung tahun ini tarif elektrik dinaikkan. Sepatutnya memang ada perancangan TNB untuk menaikkan tarif elektrik pada hujung tahun ini. Bermula tahun hadapan Januari kita akan dapat tuan-tuan yang berada di Semenanjung lah akan mendapat tarif elektrik baru melalui TNB. Tetapi pengumuman daripada Perdana Menteri beberapa hari lepas bahawa tarif elektrik TNB tidak akan dinaikkan. Saya try cari. Tarif elektrik pengguna domestik dan juga tarif elektrik daripada untuk IKS tidak akan dinaikkan. Okey, saya baca kat sini. Tarif elektrik pengguna domestik dan juga IKS tidak akan dinaikkan. Anwar Ibrahim. Kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif elektrik bagi penggunaan domestik kecil dan juga IKS, syarikat berasas kepertanian serta pengeluar makanan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak akan diteruskan kerana enggan rakyat terbeban. Ini siapa yang tidak tahu bahawa kerajaan PAS, Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu memerintah, Kerajaan Ismail Sabri sewaktu memerintah, telah pun bersetuju untuk menaikkan tarif elektrik pada hujung tahun ini bermula daripada awal tahun depan. Bermula daripada pertengahan tahun ini dia orang sudah datang dengan persetujuan untuk menaikkan tarif elektrik. Tapi nampaknya perkara tersebut tidak berlaku dalam kerajaan ini. Dia di-hold sementara dan fokuskan kepada dahulu perkara-perkara yang lebih penting seperti taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Perkara-perkara sedemikian. Saya tertarik nak komen tentang satu posting berkenaan dengan MAFS perjelas isu telur. Kenapa? Sebab perlu import bekalan makanan buat masa ini. Jadi saya tak nak saya tak nak interpretkan apa yang diorang kata. Saya akan ulas di hujung. Tapi kita dengar dahulu kenapa MAFS ni Malaysia, pembekal telur Malaysia ni ataupun lebih fokus kepada sekarang ini buat masa ini untuk penyelesaian dalam masa yang singkat kepada import. Dan kenapa saya kata kerajaan sebelum ini gagal menyelesaikan masalah import ini selepas PKP berlaku. So kita baca, lepas itu saya akan komentar mengenai perkara tersebut. Okey. MAFS perjelas isu telur sebab perlu import bekalan. Malaysia dikenali sebagai negara pengeluar telur, negara pengeksport telur. Pengeluaran telur negara pada waktu dahulu telah melebihi 100% sehingga boleh dieksport, lebih kurang 120%. Namun pandemik COVID dan PKP telah menyebabkan permintaan telur menurun dengan mendadak kerana sekolah, hotel, kedai makan, kedai kek dan sebagainya tidak dapat beroperasi. Logiklah, bila tak dapat beroperasi, maka
pengeluaran dikurangkan. Kita ingat telur ni bukannya macam benda yang boleh disimpan lama. Once dia keluar, dia kena jual, dia kena pakai. Kalau tak, dia akan busuk. Akibatnya, pengeluar telur terpaksa mengurangkan kos operasinya dan terpaksa mengecilkan pengeluaran. Anak ayam penelur yang baru tidak dibeli. Ramai pekerja mereka dihantar pulang ke negara asal. Pekerja ni dihantar pulang. Kebanyakan anak ayam penelur dibeli dari luar negara. Anak ayam penelur perlukan 2.5 bulan untuk mula bertelur. Pada usia 3 bulan, telurnya bersaiz kecil, saiz C dan D. Kalau kita beli, saiz C dan D. Pada usia 7 bulan, ayam penelur akan dijual sebagai ayam pencen kerana produktivitinya telah menurun. Maksudnya, dia punya hidup dia untuk bertelur ni lebih kurang dalam 5 bulan pertama saja. Apabila negara memasuki fasa pemulihan COVID dan pelbagai sektor ekonomi mula dibuka, permintaan telur mula meningkat. Waktu ini supply kurang, demand meningkat dan kesannya harga telur naik menandak. Itu normal lah, supply and demand kan. Rakyat mula merungut kerana harga telur semakin mahal. Kerajaan terdahulu ambil keputusan kenakan kawalan harga pada telur supaya harga telur tidak naik mendadak. Biasanya kawalan harga hanya dibuat pada musim perayaan, tetapi kerajaan telah mengenakan kawalan harga hingga berterusan hingga sekarang. 80% makanan ayam penelur adalah jagung dan ianya diimport. Sejak setahun lalu harga jagung dunia naik berlipat kali ganda, termasuk masa perang Croatia dan juga Rusia. Penurunan nilai mata wang Ukraine dan juga Rusia, dan penurunan nilai mata wang kita telah memburukkan lagi keadaan. So, import kita jadi mahal. Situasi ini menyebabkan kos pengeluaran telur naik mendadak dan banyak syarikat kecil telah ditutup kerana tidak mempunyai cash flow yang sihat. Kawalan harga menyebabkan pengeluaran telur tidak lagi mendapat keuntungan dan mula menanggung kerugian. Pengeluaran telur negara berkurangan dari 120% kepada hanya 100%. Okey, so bagaimana nak mengurangkan kos ataupun nak mengelakkan kerugian kepada pengeluar? Untuk mengurangkan kerugian pengeluar telur, kerajaan terpaksa memberi subsidi sekitar 200 juta sebulan kepada mereka, atau sekurang-kurangnya 2.4 bilion subsidi setahun. Harga makanan ayam terus meningkat sehingga kini. Subsidi yang diberikan tidak lagi mencukupi untuk menanggung kerugian pengeluar telur. Jadi, pengeluar terpaksa mengeksport telur mereka ke Singapura dan Hong Kong untuk meningkatkan pendapatan syarikat. Situasi inilah menyebabkan bekalan telur dalam negara berkurangan lagi 20%. 20%. Keuntungan dari aktiviti ekspor ini digunakan untuk menampung kerugian yang mereka tanggung kerana menjual telur dalam negara. Ada syarikat telur yang jualannya 20 juta setahun, tetapi untung bersih hanya 20,000. Kalau bagi dengan 12 tak sampai pun 3,000, 4,000 sebulan. Jika kerajaan menghentikan ekspor, makna lebih banyak pengeluar telur akan tutup kedai. Akibatnya bekalan telur dalam negara akan jadi lebih meruncing. Jika kerajaan menambah subsidi, maka lebih banyak wang rakyat akan digunakan untuk membayar subsidi. Dilema ini kita boleh faham dengan mudah. Jika kerajaan menarik balik kawalan harga, harga telur akan naik mendadak. Rakyat dah tentu marah. Apabila kerajaan perpaduan mengambil alih, keadaan telur pada pasaran sudah pun berlaku. Ketiadaan telur di pasaran sudah pun berlaku berbulan lamanya. Tahun hadapan ekonomi dunia dijangka akan lebih mencabar. Negara kita pula dijangka tidak pernah mengimport telur. Jika apa-apa berlaku pada pengeluar telur, tempatan dan bekalan terus meruncing, apa plan B negara? Suka atau tidak, kerajaan perlu ada SOP dan pelan kontingensi untuk mengatasi sebarang kemungkinan. Maka idea mengimport telur perlu dicuba supaya negara lebih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Okay? So, yang ni adalah berita lah, kerajaan akan mengimport telur. Okay. Dan yang menulis ni Setiausaha Akhbar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, MAFS. Okay, isu ni macam ni tuan-tuan. Kenapa saya nak sebut benda ni? Number one, macam yang disebut oleh artikel tu tadi, bahawa kalau kita tengok demand and supply, bila demand tinggi, supply rendah, maka harga barang akan naik. Itu hukum demand and supply. Semua kita tahu. Kalau sebab belajar basic ekonomi pun tahu. Bila supply tinggi, demand rendah, maka harga barang akan turun. Itu pun kita tahu. Secara sebelum PKP, sebelum 2020 lah, sebelum PKP berlaku, sebelum COVID berlaku, negara kita adalah negara net exporter, di mana 120% pengeluaran telur berada dalam negara kita, diadakan dalam negara kita. 20% itu dieksport keluar negara dan 100% diadakan, di-supply di dalam negara. Jadi kita boleh maintainkan harga tersebut. That is why kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita ada masalah harga ayam, tapi kita tak ada masalah harga telur. Pada perayaannya mesti kita akan kawal harga ayam. Jarang kita dengar kawalan harga telur. Hanya bila PKP berlaku, kita dapati bahawa apabila
Apabila pekerja asing tak ada, kemudian apa orang kata banyak kantin tak dibuka, kedai kek tak, kita tahu ekonomi basically shut down pada waktu itu. Telur ni tuan-tuan, dia tak boleh bertelur ayam tu hari ni kita boleh simpan 2 tahun, tak boleh. Beras pun kalau kita tahu macam mana beras ke makanan lah secara puratanya, kita tak boleh. Jadi apa yang berlaku, kebanyakan pada waktu tu import pun tak, export pun tak boleh dah, maka dia reduce, so banyak yang tutup. Dan kita kena ingat tuan-tuan, ayam telur ni macam mana dia bertelur? Ini saya interested juga. Nak tahu dulu. So, saya jumpa lah ada seorang doktor dia bidang bergas tua lah. Saya rasa dia menonton saya ni. Saya tanya dia, macam mana ayam telur tu bertelur? Macam mana ayam telur ni bertelur? Yelah, kalau katalah ayam telur ni 1000 ekor ayam telur, matilah jantan tu. Rupanya ayam telur ni dia tak perlu jantan. Dia memang bertelur. Dia secara naturalnya bertelur. Kalau dia perlu jantan, dia jadi anak ayam. Oh, okay. Interestingly. So, dia memang, dia panggil ayam telur, memang dia bertelur. Dan telur dia tu gunakan untuk telur. Okay. Interestingly. Saya tak tahulah ini dia cakap pada saya. Kalau tipu dia, tipu saya lah kan. Tapi poinnya adalah, sewaktu lepas buka COVID, okay, yang ni yang saya kata kita orang marah dengan kerajaan sebelum ni. Okay. Ini yang kita buka negara bila tuan-tuan? Lebih kurang lah. 2021. Kita ada setahun sehingga 2022. Almost 2 years. Sepanjang 2 tahun ini, pada masa negara itu buka, negara kita buka dalam tempoh 2 tahun ini. Dalam tempoh 2 tahun, daripada lepas kita buka COVID, sehinggalah pada PRU yang lepas, PRU yang baru kita hadapi 2022 ini. Apa yang kerajaan sebelum ini telah lakukan untuk memastikan keterjaminan makanan, terutama dalam isu telur. So, bila Mat Sabu import telur, dalam keadaan dia mengambil alih keadaan telur tak cukup. 2 tahun, setahun lebih lah, diberi oleh kerajaan sebelum ini untuk menyelesaikan masalah telur. Tak berjaya. Okey, dia macam mana? Kenapa tuan-tuan? Now, dia conundrum ataupun dia punya dilema dia macam ni. Untuk nak sustainkan kos yang ada, pengeluar telur ni terpaksa ekspor telur. So, daripada kita dulu 120%, sekarang 100%. Katalah kita ada 100%, cukup sebenarnya telur tu untuk, apa orang kata, penduduk negara kita. Cukup. Tapi kalau dia hanya setakat jual dalam negara, dia tak ekspor, dia tak maintainkan pasaran ekspor tu, dia tak akan boleh tanggung kos. Kerana apa? Bekalan makanan yang mula meningkat. Bukan setakat makanan dia orang tak sebut tadi. Makanan satu hal. Tetapi ubat-ubatan. Ayam ni dia ada ubat-ubatan dia. Kos untuk menanggung. Kos pekerja dia meningkat. Dan ini sebenarnya diselesaikan sebelum ini, bukan kerajaan sekarang ini. Jadi sebelum ini kerajaan ni tak address benda ni. Kerajaan sebelum ini tak address benda ni. So dalam isu itu, nak tak nak untuk menanggung kos, yang mana dah tutup, yang mana yang buka ni, dia terpaksa ekspor. So daripada 100%, 80% saja untuk kegunaan pasaran tempatan. 20% atau mungkin lebih dia terpaksa ekspor ke Singapura, ke Hong Kong untuk tanggung kos yang dia ada. So, bila dia ekspor, tuan-tuan, so 80% tak cukup. Saya kata tadi, demand and supply punya rules. Bila supply kurang berbanding dengan permintaan, pengeluaran ataupun supplier itu kurang berbanding dengan permintaan, maka harga naik. Jadi, untuk menampung harga naik itu, kerajaan letak subsidi. Tak subsidi makanan, letak subsidi kos. Okey, dia turunlah. Tetapi tak boleh nak tampung. Sebab kita memerlukan 200 juta sebulan, lebih kurang 2.4 bilion setahun. Tak boleh. So, nak tak nak kita kata dalam tempoh itu, pengeluaran kena, dia kalau kita tengok ayam tadi kan, 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan dia dah start mula bertelur kan. Lepas masuk ke, nak sampai setahun dah jadi ayam pencen. Kena ambil ayam balik and process. Dia quickly, dia secara cepat. Dia bukan macam lembu kita pelihara 2 tahun. Tak ada. Ayam ni very quick. Kalau tuan-tuan perasan ayam daging lebih kurang 30 ke 60 hari. Dia orang dah boleh jual. Daripada dia menetas kepada dia boleh jual. Terima kasih. Kepada dia boleh jual tu, lebih kurang 30 ke 60 hari je dah boleh jual. Terkejut kan? Tapi itu memang proses ayam dan telur dalam negara kita. Telur lagilah orang kata dalam tempoh tersebut. Now, isu dia. Apa isu dia tuan-tuan? Isu dia, apabila sekarang ini kita pegang, kita dapati telur masih kurang. Telur masih lagi kurang. So macam mana? Apa yang kita kena buat? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada di tempat Mak Sabu, ini bukan nasihat Mak Sabu. Mak Sabu ni dia masuk-masuk, dia dengar apa masalah kita ni. So dia hanya luluskan polisi. Macam mana nak selesai masalah?
So, terima kasih banyak. Nak selesaikan masalah ini adalah dia kena import. Kita tak pernah, bukanlah tak pernah, kita bukan importer untuk telur. Kita tak pernah, tak ada dalam aktiviti kita import telur. Tapi untuk nak kurang ataupun at least maintainkan harga, sekarang ni saya tengok tadi 45 sen untuk grade A, kita terpaksa import. Sebab saya kata tadi lebih kurang, kalau betul kiraan saya, 80% je pengeluaran ada dalam negara. 20% lagi luar negara. Terima kasih siapa bagi ni? King. Terima kasih King. 20% terpaksa dieksport untuk nak menampung yang 120% dulu yang kita tengok. So 20% terpaksa import balik. Tapi kita bukan beli daripada negara seperti Singapore. Kita kena beli at a cheaper rate. Now, itu temporary solution. Itu penyelesaian sementara. Kenapa perlu penyelesaian tersebut? Kalau tak, kau orang kata menteri tak buat kerja. Apa ni dah jadi menteri, barang semua masih lagi harga mahal telur. Jadi siapa-siapa yang letak gambar telur dekat situ, memang dia tak faham lah benda ni. Yang salahnya, yang korang kata letak gambar telur dekat dalam TikTok lah, yang tempat lain tak ada. Yang letak gambar telur kat dalam TikTok ni, salahnya korang. Sebab apa saya kata salah korang? Sepanjang daripada lepas buka PKP tu, sampailah sekarang, banyaknya King, terima kasih King. Sampailah masa Kerajaan Pakatan Harapan take over, korang buat apa? Untuk nak menyelesaikan masalah kelompangan, kesenjangan di mana jumlah yang nak orang kata kekurangan di dalam pasaran itu 100% itu, sehingga ada yang terpaksa dieksport. Kekurangan itu kerajaan sebelum ini buat apa? Jadi bila dia letak gambar telur tu, sebenarnya dia baling telur tu kat muka dia sendiri. Sekurang-kurangnya Mat Sabu, walaupun kau kutuk dia macam-macam, dia selesaikan kelompangan 20% itu. Saya sebut 20% lah, saya agak je. Dengan cara dia ekspor, dia import. Dia import telur tersebut. Of course, dia kena cari harga yang sama atau kurang lah. Untuk nak tampung kelompangan. Kalau tidak, harga telur akan lagi meningkat naik. Tu saya kata, nak tanam telur. Nak ayam nak bertelur ni tuan-tuan. Dia bukan macam, orang kata kalau kita ada binatang lain kan. Even kalau rabbit saya pun, berapa 9 bulan, tak sampai setahun pun umur dia dah boleh beranak. Kalau tak silap saya lah, saya tak pernah perhatikan. Ayam lebih kurang 3 bulan, macam yang saya baca artikel tadi, 3 bulan dia dah boleh bertelur dah. Tapi kita lepas tu masuk tak sampai setahun dia dah jadi ayam pencen dah. So nak kena ada constant supply. Dia cepat tuan-tuan, cepat, constant supply. Dan dia bukan main seekor 2 ekor. Saya pernah jumpa seorang penternak ni, dia B40. Saya tanya dia, ayam ada berapa? Ada 40,000 ayam. Tapi dia penternak B40. Dia ambil kontrak farming. 40,000 ayam dia seorang. Dia student saya lah. Masa tu saya mengajar tentang bisnes kan, tentang perniagaan. So dia cerita, saya tanya bisnes apa buat kak? Dia kata saya ayam daging, dia kata ayam daging. Oh, ayam daging ambil daripada telur, ambil daripada anak dia. Kemudian dijaga, by the time umur dia mature, certain age, dia akan jual kepada satu, dia tak sebutlah syarikat mana, tapi saya agak-agak mungkin KFC ataupun Ayam Mas. Saya tanya berapa ayam dia ada? 40,000 dia seorang. Itu baru dia. 40,000 bukan satu jumlah yang banyak tuan-tuan. Jangan kata, banyak tak. Itu tak banyak. Terima kasih King. Banyaknya King. Terima kasih. Kan? So, saya nak bagi tahu tuan-tuan. So, dekat situ, kalau kita lihat, daripada sini, baru kita faham, kenapa kita kena import? Now, dia bukan masalah import tuan-tuan. Isunya, adakah kerajaan akan terus import? Sebab itu, untuk kita nak selesai, sekurang-kurangnya Mat Sabu ada plan. Okey, pertama kita kena brace the impact. Sekarang ini, kita kekurangan. Macam mana kita nak jangka masa pendek, selesaikan kekurangan ni dahulu. Lepas itu, kita kena fikir long term plan. Kena kembalikan sebagaimana sebelum PKP, di mana kita adalah net exporter untuk telur. Kita kena produce more than 120%. So, salah satunya, keterjaminan makanan ni, sekarang ini kita kena fikirkan macam mana cara nak tanam jagung sendiri. Kena ada pemprosesan makanan ayam sendiri yang mana sesuai untuk ayam yang bertelur. Untuk menghasilkan grade yang bagus, makanan tu sangat penting. Ini saya nak cerita. Saya ni, passion saya sebenarnya dalam penternakan juga sebenarnya. Saya banyak membaca. Tuan-tuan perasan ni saya ceritalah. Antara ikan terubuk yang paling sedap, saya orang Sarawak, antara ikan terubuk sedap, ikan terubuk lingga dan juga ikan terubuk daro.
Bukan Daro. Nama tempat tu Daro dekat Sarawak. Now, ikan terubuk Daro ni, saya pernah pergi Daro. Saya tengok makcik tu jual tepi jalan je. Saya tanya dia, makcik sekor berapa? RM70. Saya tanya orang Daro, memang itulah harga dia. So, saya beli 2 ekor. Kemudian, saya biasa makan ikan terubuk yang biasa jual kat pasar-pasar tu kan. Bila saya sampai kat satu kedai, saya beli fresh. Saya sampai kat satu kedai, saya minta makcik kedai tu makan. Dia masak, bukan sebab masakan dia sedap. Ikan tu memang sedap. Saya nak cerita. Kemudian bila saya kaji, rupanya air di kawasan Daro dan juga kawasan Lingga ni, dia punya air dia lain, tuan-tuan. So, air, arus, pH, chemical yang ada dalam tempat tersebut, macam mana dia pertembungan sungai dan laut sebagainya, semua itu memain peranan kesedapan ikan tersebut. So, saya bertanya dengan seorang profesor yang pakar dalam pemakanan haiwan-haiwan ni. Dia kata, even pemakanan, ialah diet kan, diet kita pun tahu. Diet binatang-binatang ni sangat penting untuk menentukan stamina dia, menentukan hasil daging dia, untuk menentukan menghasilkan susu yang baik, telur yang baik dan sebagainya. Tuan-tuan tahu kenapa daging wagyu tu mahal? Pergi kaji, pergi tengok YouTube. Saya suka tengok wagyu Jepun tu. Wagyu beef tu. Kenapa wagyu tu mahal? Tuan-tuan tengok, bukan setakat environment dia. Pasir yang dia guna, pasir untuk lembu tu pijak dan lembu tu baring, dia bukan baring macam kita, dia nak berehat tu. Pasir tu special sebab dia tak nak lembu tu stres, tuan-tuan. Pasir tu pun special. Ini kan pula orang kata apa, benda-benda lain lah, pemakanan dia, makanan. So, untuk menghasilkan khasiat-khasiat tersebut. Poin saya adalah, balik kepada cerita tadi, orang kata, alah setakat ayam is baling je lah, apa-apa makan, apa sampah-sampah pun kita bagi dia makan. Betul. Ayam ni kita baling lah, apa pun dia makan, jadi hidup je. Tapi kualiti yang nak dihasilkan, kualiti apa? Itu poin saya. Kualiti apa yang nak dihasilkan? Yang itu yang kajian-kajian ni dah dibuat dah pun. Bukan benda baru. Dan mereka tahu apa yang dia orang boleh bagi. Apa yang dia orang nak hasilkan. So, akhirnya tuan-tuan, kita nak quality produk. Nak quality produk, kena ada quality pengeluaran. Nak quality pengeluaran, demand makin tinggi sekarang ni. So, demand makin tinggi, kita tak boleh meet. Soalan saya, sepanjang setahun lebih tu, apa kerajaan sebelum ni buat? Nak selesaikan masalah telur ni, apa yang kerajaan sebelum ni buat? Tiba-tiba, bila datang Mak Sabu, dia selesaikan dengan short term cari import, kemudian kena fikir long term dengan cara selesaikan masalah ini, korang kutuk Mak Sabu. Ni siapa yang letak ikon, gambar telur, gunakan hujah ini lepas ni, okay? Gunakan hujah.